tak tengok syurga, tapi dengar bunyi dalam saja, nescaya bercita-cita, bersungguh-sungguh sekalian manusia nak masuk syurga Allah. Kerana bunyinya tu lazat dah, seronok dah dengar bunyi syurga tu. Lalu Jibril patah balik keluar daripada syurga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu aku telah melihat segala kenikmatan khazanah di dalam syurgamu wahai Allah. Betapa indahnya, betapa lawanya syurgamu. Aku rasa tidak ada seorang pun manusia, melainkan semua manusia nak masuk syurga. Tak ada seorang akan kata, "Hamba nak masuk apa? Biar tapi korang lain." Tak ada. Semua nak masuk syurga. Kalau ginilah keadaan dia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Jibril, mu patah balik, mu pergi tengok. Kali kedua syurga tu." Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala pagari syurga itu dengan syarat-syarat dia. Baru bubuh syarat. Jibril pun patah balik pergi dekat syurga. Lalu Jibril tengok syarat-syarat nak masuk syurga, iaitulah benda kena buat perkara-perkara atau benda-benda yang nafsu tak suka. Allah Ta'ala pagar syurga ni keliling dengan puasa, dengan semayang, dengan zakat, dengan sabar, dengan bala, dengan benda-benda yang nafsu tak suka, dengan sedekah, dengan perabi harta, dengan perabi segala-galanya untuk agama Islam. Segala benda kesusahan di pagar syurga ini yang menyebabkan kalau manusia tengok, manusia tak suka. Lalu Jibril alaihi salam balik kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku telah melihat syurgamu wahai Allah, yang dipagari dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Demi Allah," kata Jibril, "kalau ginilah syarat nak masuk syurga, aku bimbang tidak ada seorang pun layak masuk syurga." Kerana apa? Kerana payah. Nak masuk ni payah. Kena sabar daripada bala, kena tahan ujian, kena tahan lidah, kena rajin semayang, kena bangun malam, kena tahajud, gali tidur banyak, kena kurang makan. Allahu Rabbi. Kata Jibril, tak ada sekah orang boleh masuk persaingan. Pasal berat dah orang tu. Nampak? Kita pergi bak semayang dah. Bak semayang. Dah so pergi jauh. Dah so pergi jauh, pergi dekat sudah bak semayang. Payah nak semayang ni. Walaupun kita sebut semayang subuh ni 2 rakaat saja, tapi ramai mana yang tidak sembahyang subuh 2 rakaat. Nampak? Dah baca kunyu tak apa? Kita rakaat, kita sujud, kita tak tasbih tak apa? Tak ada masalah, kita buat hak rukun saja je. Ramai mana yang tidak sembahyang 2 rakaat. Bayangkanlah kalau subuh tu 4 rakaat atau lebih daripada itu, atau semayang subuh ni macam semayang tarawih 8 atau 20 rakaat. Allahu Rabbi. Bayang. Batu orang yang boleh semayang subuh dia ni adalah seorang yang pahlawan. Pasal berat ni. Nak kena mengawal, lepas tu nak kena mandi pula dalam keadaan ngata mata, nak kena ambil wuduk pula, bersiap pakai baju. Lepas tu kena turun daripada rumah, start motor, hak ada motor, start kereta, hak ada kereta, start lari, hak ada lari. Gi masjid, gi surau ni, hak jauh-jauh lah, hak dekat-dekat lah. Nampak? Subuh ni sejuk, campur pula dengan hujan, dengan apa, kita tiba-tiba boleh siapa sejik semayang jemaah. Pada waktu itu, subuh 2 rakaat, boleh takbir belakang imam. Allahu Rabbi. Pada orang yang boleh semayang 2 rakaat, sunat fajar, Allah beri pahala khairun minad dunia wa ma fiha. Lebih besar pahala dia daripada dunia dan isinya. Semayang sunat sahaja. Bayangkanlah semayang fardu subuh. Orang yang tak semayang subuh,
munasabah lah dikategorikan sebagai orang celaka. Bahkan zaman Nabi, orang yang tak sembahyang subuh adalah orang munafik. Munafik tu sembahyang subuh dan asar dan isyak terkena, sembahyang subuh dan isyak terkena puak-puak munafik, tak akan mari masjid. Kerana sembahyang subuh ada sembahyang yang gelap, sembahyang isyak ada sembahyang yang gelap. Kalau mari pun orang tak tahu. Zaman Nabi mana ada lampu cerah macam kita. Mari-mari ya, tak mari sudah. Mana orang cang muka. Orang munafik tak sembahyang subuh. Tiba-tiba kita mari. Sembahyang subuh kita mari. Sembahyang zuhur kita mari. Sembahyang asar kita mari. Gari isu siapa surat. Tu. Nak buat benda ni nampak mudah je, 5 waktu je. Tapi kena lawang ni dalam. Dia kena berlawang dengan nafsu, dia kena berlawang, kena tinggal tu, kena tinggal ni, kena sikit tu, kena sikit ni, macam-macam. Macam kuliah gari ni, kena tinggal anak, kena tinggal bini, kena tinggal rumah, kena tinggal kedai. Kena tinggal macam-macam jenis hiburan, permainan. Rumah ada macam-macam, ada drama lah, ada TV lah, ada laptop lah, ada game lah. Dengar khabar kawan kita main pusat pula, start pukul 8. Sudah. Aku je kuliah garik malam ni. Ada ustaz mengajar kapoi. Tiba-tiba kita tinggal permainan. Kita tinggal hiburan. La'ibun wa lahwan. Kita duduk di dalam majlis ilmu, kita telah melintasi satu pagar yang dikatakan pagar-pagar yang bila kita litah masuk dalam syurga Allah. Dia ada pagar. Semuanya hawa nafsu tak suka. Hawa nafsu tak suka, mari dengar. Nafsu tak suka, mari semayang ramai-ramai. Semayang rumah boleh, kata nafsu. Semayang rumah tak ada masalah, sah dah. Tapi bila kita mari juga, sudah. Benda yang nafsu tidak suka, kita pergi lawan. InsyaAllah dapat habuang syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah panggil Jibril pergi tengok neraka. Jibril pun menuju kepada neraka Allah. Lalu kata Jibril, bila mana aku masuk dalam neraka ni, Nabi cerita. Bukan Jibril cerita, Nabi cerita. Jibril masuk dalam neraka, lalu kata Jibril, aku melihat segala jenis azab daripada serengan-rengan azab sampai seberat-berat azab di dalam neraka Allah. Nampak? Lalu Jibril keluar daripada neraka menghadap Allah. Kata Jibril alaihi salam, ya Rabb, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, aku rasa kalau manusia boleh dengarlah gegaran, tempikan, bunyi neraka tu, tidak ada seorang pun yang sanggup masuk ke dalam neraka-Mu, wahai Allah. Kerana apa? Kerana azabnya tidak terperi. Beratnya seksaan-seksaan di dalamnya. Kerasnya malaikat-malaikat yang menjaganya. Bekennya ketua bagi neraka Allah. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku telah pagari neraka itu dengan perkara-perkara yang menyebabkan nafsu suka. Pergi tengok Jibril? Jibril pun pergi tengok. Jibril tengok neraka kali kedua. Neraka telah dipagari ataupun dikelilingi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan benda-benda atau perkara-perkara hak nafsu suka. Apa dia? Hak nafsu suka. Makan haram, dak semayang, buat maksiat, buat dosa, syirik pada Allah, tipu orang, lebah orang, kecil orang, buat zalim orang, buat khianat. Tu tak? Benda-benda hak nafsu suka. Riya, takabur, habis licin. Kesombongan, angkuh, sagonya, habis licin.
Ha? Ha. Maka Jibril patah balik menghadap kepada Allah, wahai Tuhanku, aku telah melihat nerakamu dipagari dengan benda-benda yang nafsu suka. Manusia suka buat benda ni. Aku bimbang, wahai Allah. Bimbang benda. Kata Jibril, aku bimbang tidak ada seorang pun manusia yang terlepas daripada neraka ini, mereka semua masuk neraka. Jibril takut kepada neraka Allah, siksaan Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ginilah habuan orang yang nak masuk neraka, dia kena berzina, dia kena minum arak, dia kena buat benda-benda yang menyeronokkan diri dia. Tengok orang nyanyi, tengok orang perempuan, tengok orang berjoget, buat betul, buat ni benda-benda haram saja. Aku rasa tak ada seorang terlepas. Semua akan masuk neraka belaka. Tadi tak ada seorang masuk syurga pasal apa? Tak sanggup nak buat. Amin, tak ada seorang, malaikat semua masuk belaka, wahai Allah, kata Jibril alaihissalam. Berarti benda-benda yang dikatakan nafsu ni seronok, kita kena tahan. Tahan tu istilah orang Melayu dipanggil patang. Kena patang. Nak tengok arak perempuan, barang-barang tak boleh, kena nikah. Tak nikah lagi, kena patang. Kena patang ya. Nafsu suka, tengok sonoknya, powernya, nikah kalau guna. Nah, nikah pula kena piti berapa? 30,000 lah. Pasal ia belanja dia dengan khabar 15,000, lagi mungkin kena 9 lembu 2 ekor. Orang pergi lagi, nah, buat gitu pergi macam-macam ha. Nah, kurang-kurang mungkin ada 35,000, 40,000, 50,000. Nafsu kata mana? Makan cari hak haram. Nafsu kata cari hak haram lah. Baru boleh nikah. Tipu biji haram lah. Nah, buat pinjaman riba lah. Pinjam ngaleng lah. Nafsu kata benda-benda yang menyebabkan ditarik oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita dipagari dengan benda-benda hak nafsu suka. Mana bila kita buat benda hak nafsu suka, kita telah mendedahkan diri kita dengan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia dah. Kemudian dikatakan pula menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu dan menhukumkan ia akan sanadnya dengan sahih dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli bani adam hazzuhu minaz zina fal aynani tazniyani wa zinahuman nazaru wal yadani tazniyani wa zinahumal batshu wal rijlani tazniyani wa zinahuma al mashyu wal famu yazni wa zinahu taqbil wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalikal farju au yukadzibuh. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Yani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap anak Adam itu bagi batang tubuhnya itu ada bahagian-bahagian zina. Maka dua mata itu berzina keduanya, dikira zina mata. Bila tu? Dan zina keduanya dua mata itu bila mana memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Bila mana mata kita tengok benda yang haram kita tengok, seperti aurat perempuan, dikatakan kita telah zina mata. Takut tak faham zina mata ni pula, gahana mata. Kan? Mana tengok benda haram bagi zina mata. Dosa ke tak? Dosa ni. Tetapi tidaklah sebesar dosa hak zina sungguh. Temuncak zina tu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dan kedua tangan itu berzina keduanya. Dan zina keduanya menampar akan yang dilarang menampaknya. Yakni tangan zina
bila mana menampar, kalau kita tengok jamah atau poster, kalau ada lah nak terjemah dengan dia touch and go, ataupun kita nak terjemah dengan rubber, kau ada tulis je. Mana tangan kita ni pergi jamah orang yang bukan mahram. Nampak? Pegang tangan, pegang kepala lutut, pegang kepala baru, kepalanya banyak. Nak zaman kita ni berakhir dia begini ni. Tak kira balang siang. Bahkan ni kalau kita tengok benda-benda mukaddimah zina ni masyhur. Bila dipertontonkan sebagai satu dipanggil kebanggaan. Ada awet ni kebanggaan. Boleh keluar dengan boyfriend, boleh keluar dengan girlfriend ni suatu kebanggaan. Boleh selfie pula, bubuh dalam FB pula, bubuh dalam TikTok pula, bubuh dalam IG pula. Macam-macam. Kalau boleh tengok, semua boleh tengok. Mak dia boleh tengok. Mak dia tukang like. Anak dia keluar dengan jatang lain, ambil gambar duduk berdua-dua atas motor ke, duduk kat kursi ke, di mana-mana duduk berdua pegang tangan lah apa, ambil gambar, bubuh dalam FB. Mak ada juga FB, prank dengan anak dia, naik tu dekat wall tu. Anak dia pergi makan angin patah. Keluar dengan boyfriend dia sama-sama tu lah. Mak tak ada masalah. Sukaan sangat mak. Mak pula komen ikut bawah. Sweetnya anak mak. Komen ikut bawah. Siapa ikut wall ayah pula? Ayah prank tau. Ayah pun tekan like. Keting. Mana ayah redha. Ayah suka. Ayah tak marah sikit. Dia panggil ayah fasik. Mak hak kata sweet sana, fasiqah, ada tak marbutah belakang. Apa pula? Kerana redha. Ni zaman kita lah ni. Tak berasa bersalah, tidak rasa benda tu haram, tidak rasa benda tu satu dosa. Tu. Berat dah. Allah Rabbi. Makin hari manusia jadi makin jahil. Makin hari manusia jadi makin jahil. Dikatakan saat ni telah diriwayatkan hadis daripada Huzaifah. Huzaifah ni siapa dia? Huzaifah ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahsia apa? Mana-mana nama-nama orang munafik semua Nabi tahu belaka dan Nabi khabar kepada Huzaifah seorang. Nabi tak khabar ke semua sahabat. Huzaifah dia pegang rahsia Nabi. Seorang nama orang-orang munafik tercatat pada ingatan Huzaifah. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah tanya Huzaifah, siapa dia orang munafik? Orang Nabi khabar. Khabar. Khabar aku seorang dah. Ni bagi kata seorang yang amanah Huzaifah ni. Dia pegang hak Nabi rakyat rahsia ni. Siapa tu mati. Sehingga Sayyidina Umar kalau nak tahu siapa munafik, bila mati, dia tengok Huzaifah semayang tau. Kalau Huzaifah semayang jenazah kawan ni, sahabat ni, Sayyidina Umar turut serta. Kalau Huzaifah tak semayang, alamat munafik. Nampak? Kerana Nabi tidak semayang jenazah ataupun orang yang jahat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi. Dan Huzaifah jugalah yang menceritakan kepada seorang tabi'i namanya Silah tentang akhir zaman nanti. Kata Huzaifah, Nabi sebut kepadaku bila akhir zaman hampir dengan kiamat, Allah Ta'ala akan mengangkat Al-Quran ini sekaligus satu malam je. Wakang tengok satu masa nanti dekat atau hampir kepada kiamat, Quran sebutir itu 30 juzuk reaching. Dalam masa satu malam, Allah angkat setiap semua tulisan ni. Sehingga pagi esok, orang ambil Quran nak baca buku, kosong.
Ha? Sampai masa nanti katanya Nabi SAW. Ni kalau kita balik rumah ataupun kita kat pergi habis sembahyang, kita buka Quran tau. Ada tulisan. Satu masa kat pergi yang dikehendaki oleh Allah, kita buka Quran rumah kita atau di mana-mana kedai Quran, kedai kitab Quran di rumah, Quran di masjid, di surau, kita buka kosong. Belak sela, kosong tu. Tidak ada tulisan walau satu huruf atau satu ayat pun tak ada. Ada. Ha? Lalu tinggallah orang hak jahil-jahil saja. Nampak? Yang Nabi kata hanya mengerti satu kalimah je, iaitulah la ilaha illallah. Semayang mereka dah reti. Bukan kata semayang tak semayang tu, dan bila tanya tentang apa itu semayang, tak tahu. Mereka tidak tahu apa itu semayang. Mereka tidak tahu apa itu puasa. Mereka tidak tahu apa itu sedekah, apa itu nusuk, tak tahu. Cuma bila ditanya kepada orang-orang tua di kalangan mereka, mereka akan jawab, pernah dengar tok nyang mereka, tok ki mereka mengucap la ilaha illallah. Tanya orang tua-tua hak zaman tu, hak ada lagi. Dia kata, tok dalam kataan ni ambil dari mana? Tok kata gaji dengar tok ki mu kata dulu. Gaji dengar tok nyang mu kata gini dulu, la ilaha illallah, dia kata. Dan kenapa makna? Tak tahu setara kata tu. Tok tak tahu kenapa makna dah, tapi dia rajin kata lah. Tak apa, satu tahap. Mana jahil-jahil sungguh. Nampak? Nah. Dan kita ke arah demikian. Hai, kita on the way ke arah demikian. Hari ni pun jahil banyak dah. Nah. Siapa gigit tahi cicok mata air semayang, jahil dah. Dah kaki semayang pun dah rutin dah pun semayang. Taklah solat bau dah pun solat. Dah mu solat ke dah? Dah apa? Tak apa tak tu. Hari ni orang yang tak semayang, sebahagian daripada mereka reti semayang, cuma malas semayang. Atau pandai sikit-sikit. Atau doa apa, doa kunut. Fatihah. Fatihah apa kita? Walaupun rayak repang baca. Tapi dia apa? Satu saat nanti tak reti Fatihah, tak reti pun dia. Apa itu rukuk, apa itu sujud, apa itu i'tidal, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, tahiyat awal, apa itu salam, tak tahu benda. Itu yang disebut oleh Huzaifah radhiyallahu anhu. Maka kata silah yang mendengar hadis ini yang diriwayatkan daripada Huzaifah, katanya silah seorang tabi'i. Tabi'i ni hidang dengan sahabat tapi tak hidang dengan Nabi. Dia kata, wahai tuan guru, wahai tuan syekh, apakah gunanya kalimah la ilaha illallah di kalangan mereka yang tak reti semayang, tak puasa, tak reti tentang puasa, tak berzakat, tak tahu apa zakat. Apa guna bagi mereka la ilaha illallah? Soalan ini diajukan sebanyak 3 kali. Kali pertama, kata riwayat, Huzaifah berpaling ke belah kanan. Anak murid dia silah tanya balik, wahai tuan guru, apa guna la ilaha illallah bagi mereka? Sedangkan mereka tidak sembahyang, mereka tidak mengeluarkan zakat, mereka tidak puasa Ramadan. Berpaling pula. 3 kali berpaling. Sekali yang keempat, kata Huzaifah bin Yaman, sesungguhnya kalimah itu dapat menyelamatkan dirinya daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sekurang-kurang akhir zaman nanti, orang beriman yang masih lagi imannya tidak rosak, tidak batal, ada lagi manfaat. Selamat lagi daripada kekal dalam neraka. Itu mahalnya keimanan kita. Batu wajib kata ulama-ulama, jaga akidah kita, jaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah rasa hak ni habis modal dah lah.
Ha? Habis imam, tercabut imam, jadi murtad, wal'iyazubillah, tak sangat nak masuk syurga. Sekurang-kurang nak masuk syurga, walau maknanya masuk neraka dulu, mesti ada iman, walau besar zarah. Halo je iman ni, besar biji sawi, atau besar zarah, tak nampak dengan mata kasar, halo. Akhirnya keluar juga masuk dalam syurga Allah. Ha? Sehingga Nabi kata orang yang last sekali keluar daripada syurga sebelum neraka Tuhan tutup selama-lamanya, orang yang dalam hati dia ada iman walau besar zarah. Iman tu mahal. Jagalah molek-molek akhir zaman ni, jangan ucap perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan rasa akidah kita tercabut iman kita di akhir zaman ini. Lepas tu membawa kepada cerita tu, kata ulama-ulama, wajib pula kita mengaji ilmu akidah agar kita tahu selok-belok atau benda-benda atau perkara-perkara yang boleh menyebabkan rasa akidah. Jadi malam ni kita tasawuf, wajib juga mengaji tasawuf. Selain daripada ilmu tasawuf, ilmu akidah wajib pula kita mengaji. Lepas tu bila ada maknanya ustaz-ustaz hak buka kitab akidah, pergi dengar lah. Ya tak ada kitab pun, hari tupang dengar. Pasal apa? Orang ngaji akidah. Kita dah tahu mendapat akidah, mu tahu. Asidah kita tahu. Akidah ni kita dah tahu. Hari tupang dengar. Kita nak mengajar, kita dah pandai dah. Kita pergi dengar orang mengajar. Pergi dengar orang mengajar, tak juga. Tu kata masih bodoh dah lah. Tak salah dalam bila orang kata kita bodoh. Mu ni bodoh. Jangan marah ha. Pasal apa? Kita membiarkan diri kita jahil, mana kita zalim atas diri kita. Kita kata orang zalim tak? Zalim datang tu jahat ni, makan rasuah ni. Dah mu zalim tak pada? Apa? Membiarkan diri kamu jahil tentang Islam. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya menampar akan yang dilarang menampaknya, dan kedua kaki berzina keduanya. Lagu mana berzina kaki? Dan zina keduanya, kedua kaki berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya, dia panggil zina kaki, yakni buat dosa dengan kaki. Pergi ke tempat-tempat yang haram untuk buat maksiat. Dia kata telah melakukan dosa zina dengan menggunakan nikmat yang Tuhan beri, iaitulah nikmat kedua putung kaki. Tangan pun Tuhan beri, kaki pun Tuhan beri. Ingat wis saja. Kaki kita Tuhan tanya hari akhirat, tangan kita Tuhan tanya hari akhirat, mata kita, telinga kita habis Tuhan akan tanya. Kaki dua putung ni hari tu aku boleh jalan mana? Allah Ta'ala tanya. Jalan tepat cari makan saja, wak ngawan nak bini saja, pergi jual beli saja, mundak pergi rumah aku gitu tau. Orang bang surang mundak pergi tau. Kamu patah kaki, kamu kena kerak kaki kecil mana ni? Dok boleh jalan tau. Boleh. Apa mundak pergi? Tak jawab, nak jawab lagu mana? Boleh jawab, boleh buat mari alasan. Tak mari alasan tu. Akhir dekat Nabi nak wafat, Nabi tidak lagi boleh berdiri. Satu riwayat kata kedua orang sahabat Nabi, papah Nabi masuk dalam masjid dan Nabi sembahyang subuh. Pada hari itu duduk diimani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tak boleh nak bangun dah Nabi. Nabi sakit berat. Hampir kepada kewafatan. Nampak? Hingga kedua kaki Nabi ini tidak lagi mampu untuk berdiri. Kena orang papah. Sahabat duduk belah kanan seorang, duduk belah kiri seorang.
Luk Nabi gitu, eret Nabi masuk dalam masjid. Padahal Nabi dah tu. Level Nabi tak ada orang boleh challenge. Tapi masjid nak pergi juga. Walau sakit berat. Kerana nak ajar kepada umat, jangan sekali-kali kita buat alasan dalam bab masjid surah ni. Walaupun 1001 alasan. Mu tengok aku ni. Aku Nabi, tarah Rasul, ahli syurga. Orang yang mula-mula masuk syurga. Dalam pacik ni ada kunci syurga. Aku pergi masjid. Walaupun sakit tenak, sakit berat dah, mu benda sangat. Tu maksud yang Nabi nak sampaikan kepada kita umat. Kita segera mega sihat wal afiat, ada kenderaan dah pula. Dekat pula kita dengan surah, dengan masjid. Betul tak? Orang bang kita dengar rumah, orang komak dengar lagi rumah. Mana dekatnya masjid dengan rumah kita, dekatnya surah dengan rumah kita. Tiba-tiba dak mari juga. Allahu Rabbi. Kemudian kita jahil, ada orang mari ngajar pula kampung kita. Malam Ahad kita lain, malam Isnin kita lain, malam Selasa kita lain, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumaat. Mesti kita hak dulu je kita. Kita dak mari juga. Orang ngajar kampung kita dah. Tok guru daripada Pak Tony mari, hak ni daripada Kuatang mari, hak ni duduk Magang mari, hak ni Bukit Bayu mari kampung kita. Kita dak mari tunggu juga. Mana bodohnya kita. Tu dah ni. Dah salah dalam bila orang kata kita bodoh. Dah nak marah dah. Pasal orang mari dekat rumah kita turun daripada rumah je. Turun daripada rumah, pergi dengar. Hamba dakwah kita cair dalam piti nak beli kita mahal dia ni. Mahal pada beras kita. Dah mari dengar sudah, dak mari juga. Bahasa natang. Ya gitulah. Biar terbuka minda kita ni. Pasal kita ni jahil. Masyarakat melalui Islam ni banyak jahil. Daripada alim. Bahkan orang alim satu demi satu dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu masa nanti kita akan tengok meratai di atas muka bumi semua orang-orang jahil. Orang jahil ni darama penuh jahannam. Orang jahil dan dilantik menjadi pemimpin penuh ranah masyarakat. Bahkan itulah yang terjadi di akhir zaman. Orang akan latih pemimpin besar, orang-orang bodoh, orang-orang jahil, ruwai bidah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bodoh tak reti urusan rakyat tetapi dilatih menjadi pemimpin. Lambat lagi zaman kita dah ni. Tak kira negara mana-mana pun, orang akan latih orang jahat, orang jahil, orang bodoh. Dan di antara bentuk maksiat akhir zaman yang menurunkan bala, seseorang ditakuti kerana jahat dia. Seseorang ditakuti kerana kezaliman dia. Bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihormati kerana kezalimannya, ditakuti kerana kejahatannya. Ni bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tu kita hormat dia pasal dia alim. Kita hormat dia pasal dia baik, dia soleh. Itu biasa. Itu baik, itu molek. Bapa mu hormat sangat dia ni, siapa tiung-tiung tangan ni. Ini orang alim ni, jangan main. Bagus. Nampak? Bahkan sunat kita cium tangan-tangan guru atau tangan-tangan ulama-ulama. Tetapi bila mana kita cium tangan pemerintah kerana kita takut dia ni berbuat jahat atau zalim kepada kita, itu bentuk maksiat. Tak maksiat namanya. Bapa mu pergi cium tangan dia, bapa mu hormat dia, bapa mu tunduk ke dia. Dia kalau kita tak hormat dia, boleh buat macam-macam ke kita. Itu maksiat dia panggil. Itulah kejahatan yang akan dilakukan oleh umat akhir zaman.
Kemudiannya lagi katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula-mula itu berzina ia, dan zinanya mengucup akan yang tiada halal dikucuk-kucuk ni tiung lah. Nah, dia panggil berzina dengan mulut. Tiung. Sama ada tiung pipi, tiung tangan, tiung mulut, tiung dahi, hubung-hubung, bukan mahram, hukum haram. Nah, zaman kita ni tak ada masalah. Nah, dapa tiung je kan zina. Memandang ringan benda yang haram. Jadilah asal dosa kecil jadi dosa besar. Kita pegang tangan awak, kita pun tiung tangan awak. Wah, bunyi. Dosa kecil. Nak boleh? Yang kata dosa besar berzina. Tetapi jika kata ulama-ulama kita menganggap tiung tangan awak itu tak apa. Tak dosa-dosa ni. Ataupun aku dengar ada ustaz ceramah itu. Dia kata dosa kecil je. Lepas tu aku tiung. Dosa kecil je pada dia kata. Maka jadilah dosa kecil tadi dosa besar. Tak? Kerana apa? Merengang-rengangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dah lagu mana tiung bini je lah. Ya, tiung bini kita sahaja. Atau cium mak kita, ayah kita. Tak apa, tak ada masalah. Dan kadang-kadang walaupun tiung bini haram juga. Bila tu haram? Bila buka pintu fitnah. Kok mana tu? Bila tiung depan orang ramai. Ini ramai kau. Semua jenis ciuman laki bini ke haram depan orang ramai. Tengok dulu tiung kok mana. Ada pun cium di ubun-ubun di khalayak ramai. Tidaklah haram. Atau cium tangan isteri, cium tangan suami. Atau suami cium tangan isteri di khalayak ramai, tak haram lagi. Atau cium pipi, jangan sebelah tengok. Kita cium pipi bini kita, atau bini cium pipi kita. Laki dia nak pergi musafir, nak pergi Mekah, umrah, cium pipi. Kata ulama-ulama, walaupun di khalayak, hukumnya harus. Kerana sahabat pernah lihat Nabi cium pipi isteri dia. Dia kata tiung ni haram, cium yang membuka fitnah. Seperti tiung mulut sama mulut. Laki bini tapi tiung mulut. Dua mana? Pasar tani. Kat orang ramai. Dia tiung dekat orang jual ikan sekilar. Tiung mulut. Maka kata ulama-ulama, hukumnya adalah haram. Atau ke orang ramai kat mana lagi? Majlis kahwin dia. Duduk atas pelamin, duduk atas peta, okey ambil gambar. Lepas ambil gambar apa semua, buat sedikit video, pegang tangan, patu tiung mulut. Hukumnya haram. Jangan main dah. Zaman kita dah ni habis melagak-lagak. Daripada salam tiung batai sembahyang, lepas tu bawa kepada tiung hubung-hubung, neles apa tiung dahi, lepas tu tiung pipi, berak babah tiung mulut. Depan orang ramai. Betul tak? Habis akad nikah, tiung mulut. Sama dengan puak-puak Kristian, nikah depan orang ramai, tiung mulut. Telah dilakukan oleh segelintir daripada Melayu haprak. Tak? Lebih-lebih lagi artis-artis. Pasal nak viral. Gila ke viral punya pasal buat pelik pada orang. Betul tak? Kita tukang tengok. Artis nikah tiung mulut peluk begitu begini, kita tukang share. Kita tukang puji. Kita tukang minat. Betul tak? Orang tak usah komen, tak usah like, pada gitu.
Biar dia post gambar dia yang mengundang fitnah, kita tak usah cari. Para netizen tak cari. Lak pada itu. Nah, siapa tak ada seorang like, nescaya start daripada hari itu dia tak akan buat. Pasal tidak ada sambutan. Pasal apa? Bila ada orang ni buat benda-benda yang rosak, benda-benda yang haram, dadang sehari dua orang lain pula buat, pasal ada sambutan. Jadi viral, ni kalau suka viral, walaupun buat benda yang membodohkan diri, suka viral, seronok viral, kejar ke viral, nak ke viral. Pasal bila viral, jadi terkenal. Hari ni orang gila terkenal. Nak terkenal di mata masyarakat. Buat benda bodoh. Pelik pada orang. Faham? Jadi tak usah. Dah. Kita nak tiung bini kita, jangan depan orang ramai. Kata setengah ulama, kalau menebang-nebang boleh jatuh maruah. Seperti kita peluk laki bini di khalayak ramai, tak boleh jatuh maruah. Tapi kita dah guna buah ulama-ulama. Kita kata mana? Tak apa, halal dah kan? Ni ramai ni. Baca di komen-komen dia kata, tak apa. Laki bini tu. Kawan ni pun gambar mandi dalam kolam renang, laki bini. Tengok komen bawah. Peminat-peminat dia yang mempertahankan dia, tak apa laki bini je. Bukan kasih. Halal dah tu. Tu kata bodoh. Bila bodoh ke habis dah. Yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram. Hak mana halal dikatakan haram? Perempuan tutup aurat, pakai purdah, tudung labuh apa semua. Seolah-olah macam haram. Dia kata mana? Macam Ustaz Zah ni. Tak sosok labuh ngak malu korang tengok. Seolah-olah macam haram. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia. Akhir sekali berak ia mari ke hati. Mula-mula pegang. Jamah, raba, tiung. Maka hati pun akan mari perasaan nak buat hak lebih daripada itu. Iaitulah kata Nabi, yang demikian itu, dan membenarkan akan demikian itu oleh paras, yakni kemaluan, dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu, kemuncaklah sekali kemaluan melaksanakan kerja zina. Asal pegang lalu. Pegang tangan kan? Lama tak pegang tangan ni. Dia pegang tangan. Daripada pegang tangan, pegang peha pula. Kalau lama kau sikit. Lah sekali Nabi kata, faras akan membenarkan, yakni akan melaksanakan kemuncaknya, berlakulah zina. Nampak? Berlakulah zina. Dengan bahawa terteguh ia daripadanya, sama ada dia berzina sungguh atau tak jadi berzina. Kalau Tuhan tolong dia tak jadi berzina. Kalau Tuhan tidak beri pertolongan pada malam tersebut juga, dia telah melakukan zina yang diharamkan oleh Allah, dan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menggoncangkan akan aras. Nampak? Datang seorang syaitan jumpa dengan iblis. Kata iblis, "Hei syaitan, hari ni muka dia nak ada siapa tahap mana?" Ni kata siapa tahap curi. Bagus. Ni pula mudah-mudah dia datang syaitan. Aku siapa tahap di bini agak. Balik. Datang budak sekor di syaitan. Ditanya oleh iblis, muka dia nak ada hari ni, siapa dia buat benda? Ni dia kata siapa tahap dia berzina. Mung paling bagus. Mana minarok tak macam mana lagi. Judi tak macam mana lagi. Curi tak macam mana lagi. Siapa tahap berzina, hak ni terbaik. Iblis kata mantap. Pasal apa? Dam zina, habis rosok, habis keturunan. Jadi hina, orang pun pandang hina. Bukan hak tukang zina saja orang pandang hina. Anak zina kat gigi. Sehingga bila lahir anak zina, haram dibengkang dengan bapak zina tu.
Walaupun bapak zina tu nikah dengan hak puan hak dia zina tu, dan anak dia haram dibengkan dengan laki-laki tu. Nampak? Tak boleh. Orang akan pandang hina, padahal budak tu tak salah. Budak tu tak berdosa. Tapi akibat zina saat ni, siapa orang pandang hina? Tak? Cara budak tu, kan anak walek tau, anak arang tau. Biar kata ke dia, siapa ke dia. Pasal apa? Mak bapak dia jahat. Kerana berzina. Nah. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina faras itu, asal di sini mana punca bagi zina faras itu dua mata. Punca zina kemaluan tu punca daripada mana? Daripada mata yang melihat kepada aurat perempuan. Nampak? Baca orang hak jepuk perempuan nyanyi dedong aurat, pakai baju ketat, bergalek punggung duduk tu, siapa tukar jepuk haram. Nampak? Dengan sebab mu sekor jepuk, mu sekor taja, orang lain pakak tengok ramai-ramai, beli tiket apa semua, habis tanggung rasa. Seluruh satu stadium yang tengok kepada konsert dedang aurat seperti dangdut atau seumpama dengannya, hak tukang taja, tukang bayar, tukang jepuk, habis tanggung dosa lagi. Tak kira pakak besar pakak kecil pun. Nampak? Dia akan main. Dan mana-mana pihak yang berkuasa, dia ada kuasa untuk mencegah, dia tidak cegah, maka dia berdosa. Pemimpin tu berdosa di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan tanya, bukan mu hari tu menteri, bukan mu bapak menteri, bukan mu menteri besar, bukan mu ganda menteri. Betul dah, bapa mu dah halang. Mu tahu dah akan berlangsung satu konsert maksiat, bapa mu dah guna kuasa mu atas dunia itu halang benda ni. Nampak? Oh, kena tanya belaka. Mufti kena tanya. Bapa mu dah awak keluar statement. Khabar benda ni haram. Karnivore ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mu bapak mufti, bukan mu berjawatan qadhi, bukan mu ketua hakim, bukan mu ustaz itu, bukan mu tok guru, kamu dah kata haram. Jaga jawatan, sayang enaung, sayang ke gaji. Sebab tu tambah kata haram. Nak jaga hati, nak jaga hati pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin. Takut kena cabut jawatan, takut kena pecah, takut kena tukar, berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu. Nampak? Hak haram tetap kena kata ni haram, ni dosa. Ni Tuhan marah ni kena laknat ni. Ni siapa-siapa duduk dalam konsert maksiat ni, Tuhan laknat ni. Tak kira siapa-siapa ni, kena kata gitu. Nah, tak berani nak kata. Nah, hak bodoh pergi dekat tu. Nah, bila budak-budak tahfiz dijepuk duduk dalam konsert maksiat, dia boleh dekat ada pula. Dia kata tak apa, budak-budak tahfiz ni dia ngaji Quran, dia hafal Quran, lepas sekali duduk dalam konsert maksiat, jadi rosak selalu. Tu kata bodoh. Nabi kata man ra'a minkum munkarah, siapa yang tengok kemungkaran. Tak tengok tak apa, bila tengok, sama ada tengok tu dengan baca surat khabar, atau FB, atau TikTok, atau mana-mana lah mata kita tengok, dengan syakla, dengan banner terpapang, kita kena kata benda ni haram. Fa yughayyirhu biyadih, siapa-siapa ada kuasa ketika itu, kena guna tentera-tentera, pihak-pihak berkuasa, halang benda tu, jangan buat, jangan dilangsungkan. Kalau tengah berlangsung, wajib diberhentikan serta-merta kalau ada kuasa. Wa illam yastati' fa bilisani, tak mampu, tak ada kuasa, dengan lisan. Kena tulis dalam FB masing-masing, konsert ni maksiat, konsert ni Tuhan marah, kena khabar gitu. Kalau tidak, buat senyap, malah tu cara mampu mu kita dosa.
Atau ada wartawan mari tanya apa pandangan tentang kursus ni, kena kata ni haram. Tak kira budak tahfiz, budak pondok duduk dalam tu ulama besar, duduk dalam majlis tu kena laknat. Kena kata gitu. Nampak? Barulah selamat pada hari akhirat. Kalau tidak, susahlah kita bila mana dibawa diheret di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Tapi dah hati kita cinta pada dunia, kita tak sanggup nak kata gitu. Kerana habuang dunia, habuang sayang pada jawatan, sayang kepada gaji, sayang kepada elang, sayang kepada segala keistimewaan, kenikmatan yang kita duduk, yang kita dapat sekarang ni. Kalau aku kata kabi dah, kena tarik tu, kena tarik ni, kena ambil tu, kena ambil ni, mak senyak sudah ha. Dia panggil syaitan bisu. Ha? Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Maksudnya kata tuan pengarang, hendaklah kita ni perhatikan semua anggota badanmu itu hak Tuhan beri, pakat renung sama-sama. Apakah perbuatan tu hak sepatut kita kena buat. Kalau cakap hal mata ni kena tengok benda hak Tuhan marah kita tengok. Kalau tangan ni kena buat benda dengan tangan. Nah, penggunaan tangan atau kaki atau kemaluan atau perut, hak tepat mana Tuhan marah, hak tepat mana Tuhan tak marah, tepat mana boleh buat pahala menjana akhirat, pahala akhirat, tepat mana? Ibarat tepat hak sepatutnya. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Apakah anugerah yang kita harapkan, yang diharapkan daripada pihak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita jaga mata, kenapa Tuhan nak beri lagi hari akhirat? Bila kita jaga kaki kita, benda Tuhan nak beri. Dengan sebab kita jaga kaki, dengan sebab kita jaga kemaluan, jaga perut, jaga tangan, segala anggota kita, kenapa Tuhan nak beri hari akhirat? Kalau disebut pada mata, mana-mana mata yang jaga daripada tengok benda haram, mata ni akan dapat melihat zat Allah pada hari kiamat nanti. Dia bagi tu habuang yang dinanti-nantikan pada hari akhirat. Nampak? Maka melihat engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti-nanti baginya itu, maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Pelihara yang bersangatan di sini, jaga dengan sungguh-sungguh. Pasal mata ni hak nak tengok zat Tuhan pada hari akhirat. Bila mana mata ni yang akan melihat zat Allah pada hari akhirat, di dalam syurga nanti, bukan mata ni nak tengok benda maksiat. Nampak? Dia panggil tidaklah ya mata tengok maksiat. Dan mata ni juga nak tengok zat yang agung. Dia panggil tak guna siapa. Nampak? Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya. Kaki kita ni, kaki kita harap sangat-sangat boleh berjalan di dalam kebun-kebun syurga dan istana-istana di dalam syurga. Wajib pula kita jaga kaki daripada melangkah tempat maksiat. Kerana kaki ni lah yang nak masuk syurga kaki. Nak berjalan di istana tu, nak raung sini, nak raung di taman-taman tu, kebun ni. Dan ada pun tangan itu maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya minuman dalam syurga. Yakni tangan pula diharapkan, dinanti-nanti di sini maksudnya diharapkan baginya, bagi tangan mencapai buah, yakni memetik buah di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan ni juga akan mencapai gelas-gelas dalam syurga. Nak minum kat lagi tangan ni, sebab tu tangan kena jaga, jangan pegang benda haram.
Maka mata hanya senya ia kerana memandang kepada zat Allah. Mata pula diharapkan akhirat kaki dapat melihat kepada zat Allah di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Maksudnya kita dapat tengok Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga kaki tanpa kaifiat, tanpa cara, tanpa makan. Tanpa makan di sini tanpa tempat. Maksud tengok Allah dalam syurga bukan Allah duduk dalam syurga, bukan. Nah, kerana akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah mawjud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Takut kita kata tengok Tuhan dalam syurga dah, Tuhan duduk dalam syurga tak? Dah, yang duduk dalam syurga ni kita. Dah kata kita tengok Allah Ta'ala dalam syurga, kita duduk dalam syurga. Tuhan dah. Patut tengok Allah lagu mana? Tanpa kaifiat. Kata ulama-ulama, tanpa, tak ada cara. Nah, lagu mana ya? Kena masuk syurga tu. Dia gitu. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tidak ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan. Tak adalah nikmat dalam di dunia dan nikmat pada hari akhirat dalam syurga, melainkan nikmat paling besar sekali adalah nikmat melihat Allah. Yang kata boleh bidadari, tak boleh khodang, boleh istana, nikmat juga, tapi kemuncak nikmat yang paling besar sekali dalam syurga melihat Allah. Mana dalil dia? Allah sebut dalam Quran, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah mereka pada hari akhirat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, berseri-seri. Wajah ahli syurga. Pasal apa berseri-seri? Kerana melihat Tuhannya di dalam syurga. Yang ni kita duduk di dalam syurga, kita boleh melihat wajah Allah. Itu maksud dia dah. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Boleh melihat Allah. Bahkan wajib kita yakin bahawasanya kita wajib mempercayai boleh tengok Tuhan, khususnya bagi ahli syurga. Ahli neraka boleh tengok Allah. Nampak? Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat, bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara, yakni sepatutnya jaga sungguh-sungguh mata kita ini dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia, bahawa tiada dikotorkan, yakni jangan kita buat dosa dengan mata, jangan nodai mata kita dengan tengok benda haram, dengan memandang akan yang haram, kerana mata ini Tuhan akan beri tengok dia pada hari akhirat nanti. Maksudnya mana-mana mata yang melihat yang haram di dunia diharamkan oleh Allah daripada memandangnya di dalam syurga. Dah. Wallahu a'lam. Habis bab mata, kita sambung pula bab telinga pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syabihna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khiratil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'in 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu pengumuman pada malam ini, derma pada malam ini kita akan salurkan kepada sekolah agama Al-Irsyad di Balut, Kuantan. Siapa-siapa yang berhajat untuk memberi sumbangan, maka bolehlah meletakkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan di tabung-tabung yang telah disediakan insya-Allah. Bismillah.